Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini cikgu akan terangkan bidang pembelajaran 7 untuk pendidikan moral KSSM tingkatan 4. Itu masih lagi dalam bidang pembelajaran 7 iaitu moral dan kenegaraan. Jadi kita akan masuk unit 10. Pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, kita lihat cadangan nilai untuk unit ini. Ada 5. Yang pertama ialah kesederhanaan, bertanggungjawab, berdikari, rasional dan kejujuran. Berikut ialah 5 cadangan nilai untuk unit 10. Untuk unit 10. Kita lihat seterusnya. Apakah maksud perbelanjaan secara beretika? Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa maksud perbelanjaan secara beretika. Maksud perbelanjaan beretika ialah cara wang dibelanjakan. Bagaimana cara wang itu dibelanjakan dan diuruskan secara berhemah. Untuk memperoleh suatu barang dan perkhidmatan. Itu ialah maksud perbelanjaan secara beretika. Maksudnya bagaimanakah pelajar boleh membelanjakan wang dengan berhemah. Dengan berjimat cermat lah, berhemah berjimat cermat. Untuk mendapatkan barang atau apa-apa perkhidmatan. Itu maksud perbelanjaan secara beretika. Kita pergi pada seterusnya. Apakah cara menguruskan perbelanjaan? Di sini ada 6 cara. 6 cara. Yang pertama, menentukan kedudukan keuangan yang dimiliki. Kita kena tahu kedudukan keuangan yang kita ada. Sama ada mampu atau tidak mampu. Yang kedua, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Sebelum membeli sesuatu barang atau mendapatkan apa-apa perkhidmatan, kita kena pasti dulu anggaran berapakah bajet untuk kita belanja. Berapakah wang yang diperlukan untuk perbelanjaan. Seterusnya yang ketiga, menentukan cara membeli barangan. Sama ada melalui wang tunai, cash, kad debit ataupun kad kredit. Kad debit ataupun kad kredit. Kita boleh tentukan yang mana lagi sesuai untuk kita beli barang. Sama ada kalau ada cash, adakah nak guna cash atau kad debit. Kad debit yang sekarang ni dah hanya sentuh sahaja tas sahaja dah boleh keluar, dah boleh beli barang di shopping komplek ataupun hutang menggunakan kad kredit. Yang ketiga, yang keempat ialah berdisiplin berhemah semasa berbelanja. Di sini bermaksud mestilah pandai berjimat cermat, tidak boros. Yang kelima, tidak terpengaruh dengan jualan murah ataupun apa-apa pembelian atas talian yang ada iklan jualan murah. Dan yang keenam, mendokumentasikan atau merekod perbelanjaan harian. Maknanya satu hari ataupun selama sebulan tu rekod perbelanjaan, wang keluar, wang masuk semua direkodkan. Supaya kita boleh dapat uruskan perbelanjaan dengan berhemah. Kita pergi pada yang ke paparan slide yang ketiga. Berikut ialah saranan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, iaitu panduan berbelanja secara berhemah. Di mana kempen ini mengutamakan produk dan jenama barangan Malaysia. Apakah yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia berbelanja dengan berhemah? Apa panduan dia? Apa cara dia? Kita tengok yang pertama. Seorang pengguna mestilah bijak menyiapkan senarai barang dan keperluan sebelum berbelanja. Ini ialah contoh pengguna yang bijak lah. Ada dalam cara yang cikgu terangkan tadi. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan gimmick iklan atau promosi penjual. Biasalah penjual biasanya untuk mendapatkan keuntungan, mestilah penjual ni ada iklan jualan murah dan sebagainya.
So, kita sebagai pengguna yang bijak tidak boleh terpengaruh dengan iklan jualan murah tersebut. Okey. Ketiga, pengguna yang bijak hanya beli barang keperluan sahaja. Perlu bezakan apakah barang keperluan dan apakah barangan kehendak. Mesti tahu bezakan. Panduan yang keempat ialah boleh bandingkan harga. Sekarang ni dah ada kecanggihan teknologi di mana pengguna boleh mendownloadkan apps Price Catcher, di mana kita boleh bandingkan harga menggunakan apps ini, menggunakan aplikasi yang dimuat turun ke dalam telefon bimbit. Yang kelima, pengguna yang bijak tidak mementingkan jenama. Kenapa? Sebab kita tahu barangan berjenama biasanya dia punya harga lebih tinggi. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita perlu memilih barang yang harganya okey dan barang pun berkualiti. Tidak semestinya yang ada jenama sahaja. Dan akhir sekali mestilah kita sebagai rakyat Malaysia perlu utamakan produk dan jenama barangan buatan Malaysia. Kita pergi pada seterusnya. Setelah pelajar tahu cara-cara untuk menguruskan perbelanjaan, apa kepentingan dia? Kenapa pentingnya kita perlu tahu cara untuk menguruskan perbelanjaan? Yang pertama, untuk menjamin masa depan yang cerah. Di mana pembaziran wang dapat dielakkan. Ketiga, sebagai sumber rujukan perbelanjaan pada masa akan datang merujuk kepada rekod perbelanjaan harian atau secara bulanan. Yang keempat, tak nak jadi mangsa penipuan, elakkan diri daripada menjadi mangsa penipuan. Dan akhir sekali, boleh mengelakkan bebanan hutang. Bebanan hutang yang tinggi. So, dapat elakkan melalui pengurusan perbelanjaan yang bijak. Kita pergi pada seterusnya. Berikut adalah jadual anggaran perbelanjaan bulanan. Pelajar perlu cuba lengkapkan, ikut sendiri punya perbelanjaan, anggaran jumlah duit dan duit yang hendak dibelanjakan, apakah barang, bajet dan berapakah belanja yang diperlukan. Cikgu nak pelajar nanti buat anggaran perbelanjaan bulanan peribadi masing-masing. Seterusnya, ini pula ialah hak sebagai pengguna. Kita semua adalah pengguna. Kita beli barang, kita guna barang, kita guna perkhidmatan, kita adalah pengguna. So, apakah hak kita sebagai pengguna? Kita lihat yang pertama, kita mesti ada hak untuk bersuara. Bersuara maknanya kita boleh mengemukakan apa-apa cadangan atau pendapat atau bersuara jika tidak puas hati dengan perkhidmatan atau barang yang kita beli. Contohnya, jika pelajar membeli barangan yang telah tamat tempoh, so kita boleh bersuara untuk membuat laporan kepada pihak penjual ataupun pihak yang menguruskan jualan tersebut. Yang kedua, kita ada hak untuk buat pilihan. Maknanya boleh pilih nak beli barang dekat mana, pilih barang mana yang sesuai untuk dibeli. Yang ketiga, hak untuk dapatkan ganti rugi. Ni tadi untuk kes di mana kalau barang yang dibeli rosak, ataupun telah tamat tempoh, expiry date dia dah tamat, kita boleh tuntut ganti rugi. Hak untuk mendapatkan maklumat. Maklumat boleh diperolehi daripada semua pihak penjual atau daripada pasar raya ataupun shopping kompleks. Kita boleh dapatkan maklumat. Seterusnya, hak untuk mendapat keselamatan. Yang ini, keselamatan ni maksud dia ialah dari segi barang yang kita beli tu selamat atau tidak untuk kita gunakan. Dan baik dari segi kesihatan ataupun dari segi penggunaan. Seterusnya, hak untuk mendapat keperluan asas. Hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Dan akhir sekali untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat.
So, ada 8 hak pengguna yang pelajar perlu tahu. Seterusnya kita pergi kepada kesan perbelanjaan yang tidak beretika. Apa jadi kepada diri, keluarga, masyarakat dan juga negara jika perbelanjaan kita seharian atau secara bulanan tidak beretika. Kepada diri sendiri apa jadi? Boleh menghadapi masalah kewangan dan diisytiharkan muflis. Kepada keluarga pula, boleh berlaku krisis keuangan di mana antara ahli keluarga boleh jejaskan hubungan antara ahli keluarga. Yang ketiga, masyarakat. Di sini bila perbelanjaan tidak beretika, mewujudkan masyarakat dengan tabiat yang boros lah. Boros ataupun tidak berjimat cermat dan peminjam wang tidak berlesen akan meningkat. Yang tidak berlesen ni daripada pinjam wang daripada yang tak ada lesen untuk beri pinjam wang kepada kita. Contoh Along lah. Untuk negara pula, meningkatkan kadar inflasi dan meningkatkan kadar barangan import. Ni yang tadilah negara meningkatkan kadar inflasi dan meningkatkan kadar barangan import.